Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti mana yang dijanjikan, uh, insya-Allah kita akan sambung dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Bayyinah. Ini video pertama. Saya akan kongsikan ayat yang ke 7 dulu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Kemudian nanti video yang kedua saya akan sambung ayat yang terakhir daripada surah Al-Bayyinah tersebut. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Okey, kita ambil dulu ayat yang ketujuh. Innal ladzina amanu. Ini yang kita sebutkan bahawa Allah Ta'ala seolah-olah nak memujuk kita selepas ayat yang ke-6 sebelum ini, ya. Baik, innal ladzina amanu wa amilu as-salihati la ulaika hum khairul bariyah. Tengok, ayat yang sebelum ni syarrul, ayat yang ini khairul bariyah. Salihati wa amilu innal ladzina amanu. Okey. Macam biasa kita pergi kepada langkah yang pertama dulu. Buat apa? Kita akan teka makna perkataan. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang amanu, beramal oleh mereka, beriman oleh mereka, telah beriman oleh mereka, wa dan amilu, beramal, as-salihat, soleh, ulaika, mereka itu sama je, hum, mereka, khairu, sebaik-baik, al-bariyah, manusia. Kalau ayat sebelum ni Allah Ta'ala sebut duduk dalam neraka, tapi ayat yang kat sini Allah Ta'ala tak sebut lagi dalam syurga. Sebab apa? Sebab nanti tentang syurga dikhususkan, ceritanya lebih panjang sikit dalam ayat yang terakhir. Okey, nanti kita akan tengok betapa indahnya cara Allah Ta'ala nak menceritakan tentang syurga kepada hamba dia. Okey, selepas kita teka makna perkataan, kita akan letakkan simbol. Perkataan yang dah popular kita letakkan dalam perkataan yang dah ada dalam diagram warna pink A, pink B kita. Diagram pink A, pink B. Ini dia, tuan-tuan, pink A dan juga pink B. Maka kita akan letakkan simbol popular, simbol pantah, ataupun X. Alladzina, X juga. Amanu, bahasa Melayu. Wa, dah ada dalam diagram pink A, pink B kita. Amilu, bahasa Melayu. As-salihat, bahasa Melayu. Ulaika, dah ada dalam diagram pink A, pink B kita. Hum, dah ada dalam diagram. Khairu, ini perkataan berulang. Kalau perkataan berulang, kita letakkan bintang. Al-bariyah pun berulang. Ayat yang ke-6 sebelum ni kita tak tahu makna. Jadi ayat yang ke-7 kita dah tahu makna, maka tak perlu lagi kita katakan bahawa dia tak faham langsung, ya. Okey, selepas kita dah letakkan simbol, kita nak i'rab dia. Kita perkenalkan cara kaedah pusar. Kita i'rab dia cara kaedah pusar. Illa haraf taukid. Okey, kita namakan juga dia sebagai akhawat inna, sebab dia duduk dalam kumpulan akhawat inna dalam diagram kita tu. Kalau tuan-tuan nak tambah lagi makna dia ataupun pengenalan tentang inna, tuan-tuan boleh letakkan dia sebagai haraf nasikh. Okey. Kalau nak letakkan dia dengan pengenalan yang ketiga, haraf nasikh, iaitu haraf yang memansuhkan hukum mubtada' dan khabar. Haraf yang memansuhkan hukum mubtada' dan khabar.
Okay, sebab mubtada selepasnya itu dia akan jadi isim inna, khabar selepasnya itu dia akan jadi khabar inna. Dan adalah cerita tentang hukum mansub ataupun yang sebelumnya itu marfu' dan sebagainya. Sebab itu dinamakan nasikh, memansubkan. Baik, yang penting kita tahulah inna maknanya sesungguhnya dalam diagram kita letakkan dalam kumpulan haraf taukid dan juga kita letakkan dalam kumpulan akhwat inna. Alladina isim isyarah. Isim mausul, minta maaf. Isim mausul. Hukumnya mabni. Kita pusat punya cara i'rab, cara pengenalan. Mabni. Fi mahalli. Dia berada pada kedudukan apa ni? Nasbin. Berada pada kedudukan nasab. Cuma buka diagram warna purple A, pergi dekat bahagian hukum mansub. Purple A, hukum mansub. Dekat situ kita akan dapati alladina ini fi mahalli nasbin, dia berada pada kedudukan ataupun berada pada tempat nasab ataupun mansub kerana dia menjadi apa tuan-tuan? Kerana dia menjadi isim inna. Okey. Jadi pola ayat kita dah jumpa isim inna. Bila jumpa inna, mesti dapatkan isim inna dan juga khabar inna. Baik, khabar belum lagi kita jumpa. Kita teruskan dulu. I'rab amanu. Amanu fi'il madhi. Diagram kuning A. Okay, fi'il madhi. DYT-nya apa? Kita tak cerita. Dia punya hukum dia mabni lah, tapi tak apa. Kita sebut benda tu. Fi'il madhi, DYT-nya dhamir yang tersembunyi dalam amanu. Kalau fi'il madhi yang hujungnya ada waw alif, DYT-nya dhamir mustatirnya ialah hum, mereka. Hum ini kita sebutkan dia sebagai fa'il. Cara menterjemahkan fa'il dalam kaedah kita tambah oleh. Amanu fi'il madhi, telah beriman oleh mereka. Begitu telah beriman oleh mereka. Wow ataf. Sebenarnya kita boleh apply apa yang kita dah i'rab pada ayat yang ke-6, kita boleh masukkan cara i'rab dia pada ayat yang ke-7 ni. Lebih kurang sama je. Amilu fi'il madhi juga. Fi'il madhi. DYT-nya, dhamir mustatirnya kat sini ialah hum juga. DYT-nya hum juga. Dan hum ini jadi fa'il. Fa'il Wa amilu. As-salihati. As-salihati tuan-tuan. As-salihati kita katakan dia sebagai isim. Nampak bentuk isim dia ada alif lam kat sini. Isim hukumnya mansub. Mansub dia dengan tanda apa? Mansub dia dengan tanda kasrah di hujung. Alasan dia mansub. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum kita cerita alasan dia tu, as-salihati ini dia mansub dengan kasrah. Kenapa dia mansub dengan kasrah? Sedangkan dalam diagram warna purple A kita, mansub baris asal dia ialah fathah. Tapi dekat sini kenapa mansub dia dengan kasrah? Kita bagi dulu alasan dia. Kenapa dia mansub dengan kasrah? Mansub ada berapa tanda? Pertama fathah, itu paling asas. Itu memang mansub ni dia kata apa, yang orang familiar dia mansub ni fathah lah. Kalau tidak pun pilihannya ialah mansub dengan alif ataupun mansub dengan ya, dan yang ketiganya, yang keempatnya mansub dengan kasrah. Sekarang ni kenapa dia mansub dengan kasrah? Dia mansub dengan kasrah sebab perkataan as-salihati ini dia bilangannya jamak muannas perempuan, jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Baik, kalau macam tu kita kena tahulah dia punya bentuk dia tu. Ketika jamak, ini kita buka diagram warna hijau B kita tu. Jamak dia as-salihati. As-salihati. Hujungnya baris bawah ataupun hujungnya baris
depan. Sama ada salihati, sama ada as-salihati ataupun as-salihatu. Dua je. Okey? Dua. Sama ada tu ataupun ti ujungnya. Baik. Kalau kita nak jadikan dia seorang, as-salihah ni perempuan jamak muannas ni. Jamak muannas, jamak perempuan yang mengikut kaedah salim. Kalau seorang perempuan yang soleh disebut as-salihah. As-salihah. Jadi kalau dia mansub tak apalah, kalau dia mufrad boleh dah mansub dia dengan fathah. As-salihata. Okey. Kalau berdua macam mana? Dua orang perempuan yang soleh. As-salihatani, salihatani. Ataupun as-salihataini. Ini saya ringkaskan. As-salihataini. Baik, kalau dia mufrad, bolehlah nampak fathah dia as-salihata. Tapi waktu dia jamak, mansub dia tak boleh dengan fathah, mansub dia dengan kasrah. As-salihati. Sebab itu dekat sini Allah Ta'ala sebut wa amilus salihati. Ujungnya baris bawah, sebab walaupun dia mansub tapi mansub dia dengan kasrah kerana bilangannya jamak muannas salim. Okey. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya, alasannya. Kenapa isim as-salihati ni hukumnya mansub? Apa alasan dia mansub? Tarik bawah ni. Alasan dia mansub sebab dia jadi maf'ulun bih. Dalam diagram warna purple A kita ada maf'ulun bih. Cara nak menterjemahkan maf'ulun bih macam mana? Kita tambah perkataan akan. Wa amilu, dan beramal oleh mereka akan soleh-soleh. Amalan-amalan yang soleh. Okey. Ulaika. Ulaika isim isyarah. Isim isyarah. Tunjuk jauh mereka semua itu. Baik, isim isyarah hukumnya apa? Mabni. Dia tak berubah mabni. Dia bukan mu'arab. Dia mabni, tidak berubah. Tapi kita sebut fi mahalli apa? Dia berada pada kedudukan apa ni? Fi mahalli raf'in. Okey, fi mahalli raf'in, berada pada kedudukan marfu'. Alasannya apa? Berada pada kedudukan marfu' sebab kita garis ni terus. Sebab dia menjadi mubtada'. Ini dalam muka surat buku kita warna merun, muka surat 125, kita dah sebut ada 6 jenis isim yang boleh jadi mubtada'. Salah satunya ialah isim isyarah. Baik, ulaika isim isyarah hukumnya mabni, tapi dia berada pada kedudukan marfu' ataupun fi mahalli raf'in kerana dia jadi mubtada'. Bila ada mubtada' mesti ada khabar, bila ada subjek mesti ada predikat. Mereka semua itu, apa cerita dia? Baik, hum dekat sini. Hum dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Kita sebut begitu cukup. Mabni ala sukun. Dia mabni, ujungnya sukun. Mabni ala sukun. Baik. Kita terus kepada khairu. Khairu jadi apa? Apa tujuan sebut hum ni? Tujuan sebut hum ini untuk mengukuhkan apa yang terkandung dalam ulaika. Ulaika maknanya mereka semua itu. Dah ada maksud mereka, ramai. Kemudian disebutkan lagi hum. Tujuannya untuk mengukuhkan. Apa dalam bahasa Arab nak mengukuhkan tu? Bahasa Arab kata taukid. Kita tulis rumi. Tujuannya untuk mentaukidkan, menegaskan. Mereka semua itu, mereka itu, ulang lagi, hum. Khairu. Khairu ni isim. Macam dalam ayat sebelumnya, syarru juga. Isim, hukumnya marfu'. Marfu' dengan apa ni hujungnya? Dhammah. Marfu' dengan dhammah fi akhir, di hujungnya. Apa alasan dia marfu' ni? Alasan dia marfu' sebab dia menjadi khabar. Khabar kepada siapa? Ni khabar kepada ni mubtada' ni. Khabar kepada mubtada'. Mereka semua itu, mereka itu khairu, sebaik-baik. Ini saya terjemahkan. Sebaik-baik. Okey, al-bariyah.
Al-bariyah isim. Apa tadi isim dia? Ada alif lam ya. Isim. Hukumnya majrur. Majrur dia dengan kasrah di hujung. Al-kasrah. Apa alasan dia majrur? Alasan dia majrur, tengok dekat diagram warna purple A kita, bukan selepas haraf jar, tapi majrur dia kerana dia menjadi mudhafun ilaih. Dia mudhafun ilaih kepada siapa? Mudhafun ilaih kepada perkataan khairu. Khairu jadi apa? Mudhaf. Layak tak khairu jadi mudhaf? Layaklah. Apa ciri-ciri mudhaf? Tiada alif lam di pangkal, tiada tanwin di hujung. Bermakna dia mudhaf. Dan kalimat al-bariyati menjadi mudhafun ilaih. Cara nak menterjemahkan mudhaf dan mudhafun ilaih ataupun kalimat yang bersandar macam ni, dua kalimat yang bersandar ni, kita sebut secara terus sahaja sebaik-baik makhluk. Al-bariyah maknanya makhluk. Okey, tuan-tuan. Baik, kita yang sangkut lagi satu ni. Kita dah jumpa isim inna. Kita mesti dapatkan apa? Khabar inna. Mana khabar inna, tuan-tuan? Kita buka diagram warna biru laut, formula nombor 19. Khabar boleh dalam bentuk isim marfu'. Sekarang ni ada tak isim yang marfu' selepas inna? Tidak ada. Selepas inna tidak ada isim marfu'. Kalau tak ada, kita pergi kepada pilihan yang kedua, jumlah fi'liyah. Ada tak jumlah fi'liyah? Ada. Kalimat amanu. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Boleh tak kita nak jadikan dia sebagai khabar kepada inna? Boleh. Itu pandangan pertama boleh. Tak ada masalah. Kita ambil lah pandangan yang kedua. Sebab ayat sebelum ni, ayat yang ke-6, kita ambil pandangan yang pertama kan. Iaitu kafaru yang menjadi khabar kepada inna. Untuk melengkapkan lagi, kita ambil lah sampai terus. Innal ladina amanu. Kita ambil sampai sini. Ulaika hum khairul bariyah. Kita kepung. Tuan-tuan, jumlah fi'liyah ini dia. Kita tak nak ambil jumlah fi'liyah sebagai khabar inna, tapi kita nak langkau kepada pilihan yang ketiga, iaitu jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Gandingan antara mubtada' dan khabar. Ada tak mubtada' dan khabar dalam ayat ni? Ada. Mana dia? Ini mubtada', isim isyarah. Jadi mubtada'. Ada tak khabar? Ada. Khairu jadi khabar. Jadi gandingan antara mubtada' dan khabar, mana dia? Ulaika. Kita tepung ulaika. Khairu. Khairu ni khabar. Kita jadikan dia sebagai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, iaitu gandingan antara mubtada' dan khabar, menjadi khabar inna. Okey. Baik ya, khabar inna. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika, mereka semua itu sebaik-baik al-bariyah makhluk. Ustaz, dia tanya. Ustaz, dia kata kan. Dia tanya ustaz lain lah. Boleh tak kita nak ambil daripada nak jadikan khabar itu bukan sahaja khairu, tapi sekali dengan bariyah. Boleh je, tak ada masalah. Jadi kalau tuan-tuan nak kepung daripada ulaika sampai bariyah pun sebagai, orang kata apa, jumlah ismiyah, tak ada masalah. Yang penting kita faham apa yang kita nak sampaikan, ataupun apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Minta maaf ya. Mereka itu sebaik-baik makhluk. Jadi kita nak kepung sampai sini pun tidak ada masalah. Jadikan dia sebagai jumlah ismiyah, khabar kepada inna. Jadi kita dah jumpalah pola ayat dia. Okey tuan-tuan, bila kita dah i'rab secara habis macam ni lengkap, maka kita terjemahkan secara i'rab. Tadi pada awal kita teka je. Sekarang ni kita nak i'rab secara kita nak terjemahkan secara i'rab. Inna, sesungguhnya. Alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka. Wa amilu, dan telah beramal oleh mereka. Sebab ada kat sini kan. As-salihati, akan soleh-soleh. Akan soleh-soleh. Saya terjemah secara harfiah. Akan sebab dia maf'ulun bih. Ulaika, mereka semua itu yang beriman, yang beramal soleh ni,
mereka semua itu mereka itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Okey, itu terjemahan secara Arab. Kita terjemah pula secara tafsir. Okey, saya tidak ada terjemahan tafsir daripada Karang Kraft ke apa. Saya ambil sahaja terjemahan yang ada dalam app saya ni. Dia kata apa terjemahan tafsirnya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Sama jugalah lebih kurang terjemahan tafsir dia dengan terjemahan yang Arab kita. Okey, selesai ya. Ini dari sudut yang Arab ayat yang ke-7 surah Al-Bayyinah. Okey, kita sambung yang Arab ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-8 daripada surah Al-Bayyinah dalam rakaman yang seterusnya, video yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.